Assalamualaikum. Hai, selamat Hari Raya. Hari Raya ni kita memang gembira lah. Lagi gembira kerana kita dalam program Ramadan Raya bersama Oracea di platform Sinar Harian. Kita akan kongsikan, bagikan, hadiahkan resepi dua, resepi yang menarik sempena Hari Raya ni. Yang pertama, laksa Johor. Tapi saya tak boleh claim lah ini secara tradisional ataupun autentik laksa Johor. Sebab saya bagi nama laksa ala Johor. Inspirasi daripada masakan laksa Johor yang sangat popular di negeri Johor. Bahan-bahannya semua dekat sini memang nampak banyak tapi sebenarnya mudah je caranya. Cuma kita mulakan dengan produk kita iaitu ini kita menggunakan ikan ni. Biasalah di Johor dia menggunakan ikan parang, banyak tulang kan. Saya hanya menggunakan ikan tuna tin saja. Tapi saya kombinasikan dia dengan isi udang. Jadi kita punya kuah tu nanti dia lebih rich, lebih heavy ya. So ada rasa ikan tuna dan juga ada rasa udang. Ada juga orang suka masukkan ikan masin dalam tu pun boleh juga. Pertama sekali kita menggunakan series burgundy daripada Oracea ni. Dia datang dengan penutup ataupun lid ni jadi ini sesuai untuk kita gunakan untuk masak benda-benda yang berkuah. Bagus tentang produk Oracea ni ialah dia punya keberatan tu kan macam tak terlampau berat, tak terlampau ringan. Jadi kita pegang tu memang selesa, mudah. Okey, kita masukkan sedikit minyak. Oleh kerana dia ni non-stick pan, tak perlu letak minyak yang banyak. Saya nak kisar bahan-bahan yang perlu dikisar. Bawang merah, bawang putih, halia. Cuma kat sini dia juga ada lengkuas. Dan juga nak bagi lemak si kuah itu, kita akan masukkan buah keras. Dan juga nak bagi lebih umami ataupun rasa lebih punch kepada kita punya kuah, saya juga akan masukkan sedikit udang kering. Macam tu, kisar dia. Kita masukkan serai kita ni. Okey, api kita kuatkan. Dan kita masukkan bahan kisar. Tumis dia sampai dia sedikit kering dan juga naik bau. Kalau kita buat laksa Johor mesti ada ulam-ulam yang macam ni, very basic So mesti ada tauge, mesti ada kacang panjang, mesti ada bawang, mesti ada timun yang potong macam ala Jepun ni, bunga kantan, daun limau purut dan juga limau. Dan juga mesti ada sambal belacan, baru lengkap untuk laksa Johor. Saya suka buat ikan tuna ni, separuh saya kisar, separuh lagi saya tak nak kisar. Kita masukkan separuh je kuantiti ni. Tinggalkan sikit yang tak berapa nak halus ni supaya dia memberi tekstur kepada kita punya kuah nanti. Dan juga saya akan masukkan isi udang. Okey, kita blend. Okey, api ni kita kuatkan. Selepas ni kita akan masuk bahan-bahan yang lain. Kita ada cili kering yang telah pun kita kisar ataupun cili bawang, serbuk kari dan juga ketumbar. Tapi biarkan dia betul-betul wangi dulu sebelum kita masuk bahan yang lain. Dekat sini saya ada cili kering yang telah pun kita kisar ataupun cili bawang ni. Kita kacau sekejap cili ni supaya dia masak. Okey, kita masukkan serbuk kari dan juga sedikit serbuk ketumbar. Tujuan kita masuk air ni adalah supaya dia tidak hangus kita punya rempah ratus tu. Dan masa ni kalau kita nak perasakan dengan sedikit garam pun boleh. Dan boleh juga kalau kita nak masukkan sini kita punya belacan. So masukkan kita punya belacan. Kalau boleh belacan telah pun kita bakar lah. Tadi saya dah rebus kulit udang. Tadi kan udang saya dah masuk tu. So saya dah rebus tadi jadikan stok. Laksa Johor mesti ada kresek, kita mesti ada sedikit gula, nak guna gula kabung boleh, nak gunakan yang macam jus ni pun boleh juga. Okey, dan juga ini kita punya bahan yang telah pun kita kisar tadi. Dalam ni dia ada ikan tuna dan juga udang. Okey, boleh tengok macam ni nampak dia macam dah pecah minyak macam tu. Kita pula nak gunakan stok udang boleh, nak gunakan stok ikan pun boleh. So jangan terlampau banyak, kita cuma nak bagi dia rempah tu masak sikit. Kita masukkan kita punya udang dan juga ikan telah kita kisar tadi Kita biarkan dia masak sekejap sikit je sebelum kita masukkan ikan yang balance yang belum kita kisar tu. Memang saya tak nak kisar Ini yang belum dikisar. Jadi bila kita makan tu ada dua tekstur lah. Koesek. Dan saya suka masukkan sedikit gula kabung boleh, nak masukkan gula Melaka boleh, nak masukkan gula brown sugar pun boleh, tak ada masalah. Dan saya masukkan juga asam keping. Asam keping. Okey, santan. Bunga kantan ke dalam ni. Okey, bersama dengan daun kesum ataupun daun laksa ni. Kita hidangkan bersama dengan kita punya pasta ataupun spaghetti kita. Ada yang suka macam letak dari tepi pun boleh juga, tak ada masalah. Kita punya tauge, okey. Tauge. Okey, bawang. Laksa Johor ni cara potong dia punya timun ni memang macam ni. Kita masukkan kacang panjang, daun kesum ataupun daun laksa ke dalam dia, bunga kantan. Tak kena kalau kita makan laksa Johor tak diperahkan dengan limau, sambal belacan, barulah kena. Laksa ala Johor di dapur kita, dapur Ramadan Raya bersama dengan Oracea. Dap.
kita buat nasi yang berasal daripada Palestin. Kita panggil dia nasi maghlubah. Jadi ni kita buat nasi maghlubah cara kita. Kita simplifikan, kita pemudahkan dia. Okey, ini kita juga menggunakan periuk daripada Oration ni yang burgundy series ni. Ini 32 cm bersama dengan penutupnya. Sesuai kalau kita nak masak nasi ke, nak masak bubur ke, nak masak pengat ke. Kalau rumah kita ramai orang, ada 15-20 orang, ini settle. Kautin. Okey, kita nak masak nasi maghlubah ni, bahannya sebenarnya mudah dicari. Cuma rumit sikit cara penyediaannya. Pertama kita akan masak dia punya mek kambing dia dulu. Okey, kita masukkan kita punya minyak. Yang sini kita ada bawang besar, garlic atau bawang putih. Masukkan semua tu. Masukkan semua yang telah kita cuci semua ni. Masuk je. So, kita masukkan daun bay. Okey, saya suka nak masukkan kita punya tomato. Apa je produk tomato boleh, tomato paste boleh, tomato puree boleh, tak ada masalah. Serbuk cili boleh. Okey. Ini adalah serbuk kunyit, serbuk jintan manis, jintan putih, semua kita masuk. Terjun je. Okey, kita biarkan dahulu, bagi semua sebati. Garam dalam tu. Okey. Garam. Kita biarkan dia masak sekejap. Sementara dia nak masak tu, saya akan buat proses yang kedua. Sayur-sayuran ni kita akan goreng dia. Okey, minyak lebih sikit tak apa. Kita ada ni potato ataupun ubi kentang. Kita ada lada benggala. Ini tomato kita ada, kemudian kita ada juga terung ataupun brinjal ataupun eggplant sama juga. Dan ini lobak merah ataupun carrot. Okey, yang ini kita boleh season je dengan garam. Nak masuk sikit dengan daun kunyit pun boleh, optional yang ni kita cili hijau ni biasa kalau kita makan apa nasi Arab ke apa dia selalu letak cili hijau ni kan. Kita cucuk sikit, kenapa takut dia meletup. Okey, kita keluarkan balik sekejap saja. Kita masukkan ubi kentang, masukkan dia. Wow dia. Okey, kita biarkan kita punya ubi kentang ni masak sedikit. Beras ni telah kita rendam kita gunakan beras basmati. So sayur di bawah. Kemudian kita akan letakkan daging. Kemudian bila nasi sudah 3 suku masak, kita letakkan di atas tu. Kemudian kita tutup dan biar dia masak sempurna, barulah kita terbalikkan dia. Itu kita panggil dia nasi maghlubah tu Kita juga boleh masukkan sikit lagi garam. Kita masukkan cili capsicum itu, masukkan carrot, masukkan kita punya terung. Okey, kecuali tomato ni kita masukkan kemudian lah. Dan saya rasa kambing kita ni pun dah hampir nak ready dah ni. Tomato, terjun semua dalam tu. So kita angkatkan sayur yang telah pun kita masak bersama dengan apa ni ubi kentang. Okey, kita jangan masukkan semua, kita akan selang-selikan dengan kita punya kambing kita Okey, yang ini kita akan letak juga bersama dengan periuk nanti. Nampak tak dia punya layer tu So ada sayur, kemudian ada daging, kambing. Nanti kemudian kita akan letak beras ataupun nasi yang dah masak nanti. Okey, kita masukkan kita punya beras yang telah pun kita rendam tadi. Kita nak goreng sekejap beras tu supaya bila masak nanti dia macam disaluti dengan rempah ratus dan dia keluar sebiji cantik nanti So gaul tu jangan terlampau kasar sangat Kita boleh masukkan air stok kita ni. Kalau kita ada air stok daging boleh. Apa je lah asalkan air stok boleh. Kalau tak ada gunakan air biasa pun boleh juga. So kita akan masak nasi ni lebih kurang 3 suku masak. Kemudian kita akan transfer atau pindahkan ke dalam periuk ni. Cuma tambah sikit je lagi. Tengok macam mana keadaan dia. Kita akan pindahkan nasi ni ke dalam periuk yang kita dah masukkan sayur dan juga kita punya kambing tadi kan. Oleh kerana kita gunakan apa ni periuk daripada series burgundy ni, dia tidak melekat Bagus juga kita tunjuk macam mana dia punya keadaan dia, tekstur dia. Kita angkat dia, letak macam ni. Dan ni kita akan tekan-tekankan dia. Nampak nasi cantik sebiji macam tu. Dan ini kita akan masak dengan api yang sangat perlahan, lebih kurang 10 hingga 15 minit dengan api yang sangat perlahan. Tu dia. Ini sekarang challenge dia ialah kita nak tuangkan dia sebab tu maghlubah. Okey, oleh kerana perut ni besar sangat, jadi saya terbalikkan dengan nasi ni. Lebih kurang macam tu lah. Ketuk-ketuk sikit. Tu dia. Okey, dapat shot tu. Tu dah nasi maghlubah kita. Taburkan sikit dengan daun bawang ni. Dengan kita punya bawang goreng. Kalau kita nak masukkan macam kacang ke apa ke, pistachio ke, nak masukkan badam ke pun boleh juga. Daun lettuce ni kita boleh hiaskan tepi-tepi ni. Hiasan sikit dan juga cili hijau yang telah pun kita goreng ni. Tu dia. Nampak meriah kan? Dah pun siap. Alhamdulillah. Kita punya nasi maghlubah yang berasal daripada Palestin khas untuk program Ramadan Rasa
bersama Oresha dan Sinar Harian. Dap.